Salam dan salam sejahtera, ada pencerahan saya. Kerajaan 17 bulan, itulah lain kali nak membentuk kerajaan itu. Apabila menang pilihan raya, bentuklah kerajaan, tubuhlah kerajaan. Jangan ambil daripada mandat orang. Kalau ambil daripada mandat orang, tidak akan selamat. Inilah jadinya. Karena kamu orang telah membentuk kerajaan ini daripada kamu orang yang sama-sama mengkhianat. Apabila sama-sama mengkhianat, maka terjadilah pergolakan di dalamnya. Karena kamu yang membentuk kerajaan yang ada itu adalah kamu orang yang semua rakus dengan jawatan, rakus dengan kuasa. Hari ini bergolak dan akhirnya yang saya lihat di media yaitu ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, yaitu Muhammad Ridwan Muhammad Yusuf, mengesahkan Muhyiddin persembah surat peletakan jawatan esok yaitu Isnin. So, maka pada pandangan saya kerajaan 17 bulan ini akan menjadi satu sejarah dalam catatan sejarah Malaysia. Inilah kerajaan Perikatan Nasional yang dikatakan oleh rakyat sebagai kerajaan pengkhianat kerana telah melakukan satu kerajaan baru yang mereka bentuk daripada hasil kemenangan Pakatan Harapan. Mereka rampas dan mereka mendirikan kerajaan Perikatan Nasional, yang mana kerajaan ini kita lihat di dalamnya adalah Parti UMNO, Parti PAS, Parti Bersatu, dan GPS Sarawak. Jadi yang kita paling lihat di sini paling jelas apabila mereka masuk ke dalam kerajaan yang ada ni, seperti Parti PAS, mereka dengan angkuhnya, dengan sombongnya tidak mempedulikan apa janji mereka kepada rakyat. Yang mana sebelum ini kita lihat PAS begitu lantang melaungkan isu-isu yang melibatkan agama, terutamanya RUU 355, perjudian, apalagi arak, dan berbagai-bagai isu yang kita dengar PAS perjuangkan sebelum dia menjadi kerajaan. Hari ini mana dia janji dia sehingga kerajaan ini tumbang pun PAS tidak laksanakan janji. Malah kita lihat apa yang dikeluarkan oleh Presiden PAS, kenyataan dia yang terkini yaitu bercerita tentang rasuah, tetapi dia sendiri juga melakukan rasuah yang mana rakyat pertanyakan duit 90 juta pun tak boleh nak jawab. Jadi ini adalah yang jelas kita lihat. Begitu juga pemimpin yang ada dalam Bersatu. Pemimpin yang ada dalam Bersatu ini adalah mereka-mereka yang lompat daripada Parti UMNO, daripada Parti PKR. Ini adalah mereka yang berpaling tadah dengan parti mereka. Mendirikan Parti Bersatu itu adalah mereka-mereka yang sudah keluar dan tidak diperlukan oleh parti lama mereka. Dan mereka berada dalam kerajaan hari ini, bermakna mereka ini adalah orang yang gila dan rakus dengan kuasa yang tidak memikirkan kepentingan rakyat. Hari ini, pandemik yang ada hari ini, menteri-menteri, mereka yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, mereka sibuk bermesyuarat. Bukan bermesyuarat untuk kepentingan rakyat, bermesyuarat bagaimana nak terus kekal lagi berkuasa. Apakah ini pemimpin yang kita nak tunjukkan kepada rakyat bahawa mereka ini terbaik? Ini bukan solusinya untuk mereka jadi pemimpin. Selama ini yang dilaungkan oleh Perdana Menteri mengatakan kita jangan berpolitik, tetapi di belakang tabir sebelum itu kita lihat satu persatu melompat. Dan selepas itu tidak juga cukup majoriti apabila 15 daripada UMNO keluar daripada menyokong Perdana Menteri yang ada. Dan barulah kita dengar nak menghantar surat peletakan jawatan ini kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu pun masih sempat lagi untuk cuba menyogok kita punya Ketua Pembangkang dengan jawatan Ketua Pembangkang setaraf dengan Menteri Kanan. Ini bukan solusinya untuk kita menubuhkan satu kerajaan dengan kita menyogok ahli-ahli parlimen untuk terus menyokong kita. Ini adalah satu yang bertentangan dengan cara ataupun budaya parlimen kita. Kenapa perlu nak buat seperti itu? Apabila dah dalam keadaan terdesak, maka pemimpin-pemimpin PAS pun mengeluarkan dalil-dalil mereka, perlu menyokong, perlu ini, perlu itu. Sebelum ini, semasa mereka masih berkuasa, masih kuat dalam kerajaan ini, kita lihat keangkuhan pemimpin daripada PAS. Mereka tidak pandai mentadbir, tetapi mereka menjajah diri mereka, menjajah kerajaan ini seolah-olah mereka dah hebat, tetapi kegagalan terus berlaku, pinjaman terus dilakukan, melonjak-lonjak. Siapa yang memimpin selepas ini, kalau betul-betul bukan seorang pemimpin yang hebat, mereka tidak dapat nak
menyelesaikan masalah hutang yang telah dibuat oleh kerajaan ini. Inikah kerajaan yang dikatakan kerajaan terhebat? Pastinya tidak. Hanya mungkin walaon ataupun Jekom lah yang berharap kerajaan ini yang terbaik, karena mereka mendapat daripada hasil mereka membuat cerita-cerita, menjajah cerita-ceritanya yang tidak disukai oleh rakyat. So inilah yang saya lihat hari ini. So yang saya lihat juga kepada pemimpin-pemimpin PAS yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini. Mereka mempertahankan kerajaan yang ada hari ini. Kenapa? Karena mereka tahu selepas ini parti PAS akan menjadi parti yang sangat teruk, karena mungkin sokongan tidak akan berlaku lagi kepada parti PAS, karena PAS tidak sempat menunaikan janji mereka karena mereka sibuk dengan kegairahan kuasa yang ada di Putrajaya. Mereka tidak ingat lagi janji mereka yang mana sebelum-sebelum ini ditaburkan untuk dia mendapat undi kepada rakyat. Inilah satu yang kita lihat, bahwa apabila kerajaan ini terbentuk, sebenarnya ini baik untuk rakyat, supaya kita tahu bahwa selama ini apa yang dilaung-laungkan oleh pemimpin-pemimpin PAS dapat kita baca dan dapat kita ceritakan di akan datang kepada mereka-mereka, anak-anak cucu cicit kita, bahwa janji mereka kepada rakyat seperti ini, apabila mereka dah dapat jadi kerajaan seperti ini. Ini akan menjadi catatan sejarah buat mereka yang melihat politik negara kita ini, yang mana apabila orang politik yang selama ini kita harapkan mereka ini menegakkan satu yang mereka jaja, yaitu agama, bangsa, tetapi hakikatnya adalah untuk tembolok mereka sendiri, karena mereka inginkan jawatan-jawatan itu. Kenapa kita lihat NGO yang menyokong ataupun yang membuat hantar surat ke istana yang saya lihat baru ini? Karena mereka ini ada kepentingan. Kepentingannya apa? Mungkin dapat projek-projek, ataupun mereka ini dapat jawatan-jawatan seperti JLC, ataupun mereka jadi pembantu di pejabat-pejabat mereka yang menjadi menteri yang mana kita lihat hari ini. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini. Sogokan jawatan kepada mereka-mereka yang ada di bawah mereka, yang menyokong mereka. Ini perlu dihentikan, karena kita perlu mengambil orang yang betul-betul ada integriti, yang memang orang yang ada kualiti untuk bekerja membangunkan negara ini. Bukan kita nak mengambil orang-orang kita untuk kita naikkan, tapi mereka ni tidak ada kualiti. Tidak salah kalau ambil orang kita tetapi ada kualiti. Tetapi apa yang berlaku, saya lihat di kerajaan ini, mereka mengambil orang yang tidak mempunyai kualiti untuk membantu mereka mentadbir negara ini, dan ini tidak menguntungkan negara, karena orang lain yang mempunyai kepakaran ataupun yang mempunyai kebolehan tidak dapat pergi ke situ, dan sia-sialah. So inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini yang mana agak melarut, tapi ini hakikat. So sekian, terima kasih.